Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita surah Al-Anfal ayat yang ke 30. Betul tak? Ayat yang ke 30 nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. Ayat yang ke-30 tuan-tuan Ni yang baru sayang pula bukan. Nanti tu. Okey, cuba tuan-tuan baca ayat yang ke-30. Wa'id kemudian yamkuru bika alladzina kafaru kemudian liyusbituka kemudian au yaqtuluka au yukhrijuka. Ada tanda waqaf? Tak, waqaf jim. Jim makna apa? Jaiz. Jaiz maknanya harus berhenti dan harus sambung. Kalau berhenti makna ayat itu telah sempurna. Kalau kita sambung sebab ayat yang selepas dia juga berkaitan dengan makna ya. Kita keluarkan perkataan yang popular dulu. Ini satu cerita baru yang Allah mengungkit kisah yang telah berlaku kepada Nabi SAW. Wa maknanya dan itu haraf apa tuan-tuan? Memulakan ayat. Inilah istiqnaf istiqnaf. Kalau haraf ataf dia menyambung cerita ya. Ini satu cerita baru yang Allah
ungkitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah haraf istinaf, Iz maknanya ketika. Dia isim popular tuan-tuan, masuk dalam kumpulan apa? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Inilah dia zaraf zaman. Kalau iz ni dia mabni, dia tidak boleh berubah. Sebahagian daripada zaraf mabni, sebahagiannya boleh berubah. Yang ni tak boleh ubah. Kemudian dua perkataan yang digabungkan di sini, bika. Bi makna dengan ka, engkau. Itu dhamir apa dipanggil? Dhamir muttasil. Okey, cuba jalankan dhamir muttasil yang berbaris di bawah. Okey, kalau disebut dengannya lelaki, macam mana bunyi? Bihi, bukan bihu, bihi. Dengan mereka berdua, bihima. Dengan mereka, bihim. Dengan dia perempuan, biha. Itu tak boleh ubah. Biha kekal. Kalau dengan mereka berdua, bihima. Dengan mereka semua perempuan, bihinna. Itu berubah baris dia yang di bawah untuk menyebut dengan lebih fasih, Ada pun yang lain tu macam biasa. Dengan engkau, bika di sini, bika. Dengan engkau, dengan kamu berdua, bikuma. Dengan kamu semua, bikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey, dengan kau perempuan, biki. Kau berdua, bikuma. Kamu semua, bikunna. Bagiku, bi sahaja. Bi. Denganku, dengan kami, bina. Hayya bina. Hayya bina. Okey, seterusnya perkataan yang tuan-tuan maklum ialah alladzina. Orang-orang yang. Isim apa tu tuan-tuan? Isim mausul. Seorang lelaki yang bunyinya alladzi. Dua orang, alladzani, atau orang-orang lelaki yang. Seorang perempuan yang, allati. Dua orang, allatani, ataupun allataini. Orang-orang perempuan yang, allai, ataupun allati. Ingat tak tu? Apa yang? Apa yang? Ma. Siapa yang? Man. Diagram warna apa? Warna pink. Jangan terlupa tuan-tuan. Okey. Seterusnya perkataan li. Li. Untuk. Dia haraf apa tuan-tuan? Dia masuk dalam fi'il mudhari'. Haraf apa? Li. Dia kalau haraf haraf jar, dia masuk dalam isim. Kalau haraf taukid, dia bunyi dia la. Ini haraf nasab. Li. An, lan, izan, kai, li. Ini li. Ni dia panggil lam ni. Kalau dalam diagram warna purple, cuba tengok hurufun nasab, hurufun nasbi, diagram warna purple. An, lan, izan, kai. Lepas tu dia panggil lamut ta'lil. Jumpa tak dalam diagram warna purple? Lamut ta'lil. Itu dia li ni. Tapi kalau dalam diagram warna pink, kita hanya bagi li. Tapi kalau dalam diagram warna purple disebut lamut ta'lil. Jumpa tak hurufun nasbi? Huruf an-nasbi, huruf nasab. Jumpa? Ya. Itu lam ta'lil ni dia, lam ta'lil ni. Ta'lil makna bagi alasan. Kenapa perbuatan dilakukan? Li, kerana, ataupun untuk. Ini dia haraf nasab. Dari segi fungsi makna, dia memberi alasan. Dari segi fungsi baris, dia akan membariskan apa? Haraf nasab. Nasab membaris ataskan fi'il mudhari' yang bagi depan. Ingat lagi tuan-tuan,
Kalau fi'il mudhari' yusbitu. Yusbitu apa dhamir dia? Huwa. Okey? Kalau masuk li, dia akan jadi li yusbita. Ya, bagi depan tukar bagi atas. Li yusbita. Kalau tuan-tuan jumpa yang melibatkan hunna dengan antunna, apa hukumnya? Mabni, tuan-tuan. Hukum dia mabni. Maknanya kalau masuk haraf nasab dia jadi apa? Dia kekal seperti keadaan biasa dia. Kalau huwa yusbitu, okey, diagram warna kuning. Kalau hunna bunyi apa? Yusbitna. Yusbitna, dia tu tetap, tak boleh berubah. Lagi satu, kalau antunna bunyi macam mana? Diagram kuning. Tusbitna, itu kekal, mabni. Ya, sekiranya melibatkan dhamir hunna dengan antunna, mabni. Dan kategori yang ketiga, apabila fi'il mudhari' yang ada hujung dia, ya, alif yang hujung dia ada nun. Misal kata yusbitani, apa dhamir dia? Yusbitani. Kuning. Huma yusbitani. Apabila masuk haraf nasab, dia akan jadi macam mana? Li yusbita. Nun dia dibuang. Kalau kita jumpa di situ, asalnya hum yusbituna. Bila masuk li yusbitu. Ka ni dhamir muttasil. Dhamir muttasil dengan apa tu? Fi'il. Jadi apa? Maf'ulun bih. Itu jangan lupa formula. Formula tak berubah. Tuan-tuan harap-harap jangan berubah juga. Ka mesti jadi maf'ulun bih. Ya? Ka mesti jadi maf'ulun bih. Jadi ada 3 cara menasabkan. Menasabkan, apa makna menasabkan? Membaris atas. Ni nasab tu. Haraf nasab tu membaris ataskan fi'il apa? Fi'il mudhari'. Dia boleh kacau tak fi'il madhi? Tak boleh, sebab mabni. Dan tak boleh kacau fi'il amar kerana dia mabni. Yang boleh diganggu ialah fi'il mudhari' yang kategori macam ni saja, yang bagi depan dan ada penambahan hujung nun. Ada hunna pun tak boleh kacau sebab dia mabni. Ya, okey. Yusbituna boleh kacau tak? Boleh. Dia akan menasabkan fi'il mudhari' dengan buang nun. Asalnya yusbituna. Bila masuk jadi li yusbitu. Okey. Ka maknanya engkau. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Ini dipanggil dhamir apa? Dhamir muttasil. Dhamir yang paling penting tuan-tuan tahu, selepas mengetahui maknanya dengan tepat, tuan-tuan mesti tahu mengembalikan dhamir tu kepada siapa. Kalau tak boleh faham juga. Ya, itu penting dalam bahasa Arab. Bila sebut engkau, siapa kau? Kalau sebut dia tu siapa? Kalau aku tu siapa? Kalau tak tahu siapa yang aku tu, tak faham. Ya? Seterusnya, au, makna apa tuan-tuan? Atau haraf apa? Haraf ataf. Ada 4 haraf ataf yang paling kerap digunakan dalam Quran. Pertama, wa. Kedua, summa. Ketiga, au. Dan keempat, fa. Apa makna fa? Bukan. Lalu. Kemudian dia menyambung. Saya suka tanya fa tu je. Yang lain tu orang tahu. Fa biasa orang tersesat. Kalau fa maka di pangkal perkataan tu, itu fa apa? Itu fa istinaf. Itu fa istinaf.
Okey, seterusnya ka sama juga. Dhamir muttasil dengan apa? Fi'il. Mesti jadi apa? Mesti ka jadi maf'ul bih ataupun ka engkau. Dhamir muttasil tuan-tuan. DM DF mesti jadi maf'ul bih. Ini nanti MV ini nak pilihan raya jadi menteri besar pula. Menteri besar tak adalah nak datang kelas ni no. Belajar datang rumah je, CD dah ada. Diam tak diam kita punya kelas ni dah berapa siri dah? Syarin? 46 siri ya. Rajin tuan-tuan ni belajar. Tuan-tuan rajin belajar ya. 46 siri dah secara pejam celik tu setahun ya. Okeylah, kita bagi peluang setahun lagi untuk tuan-tuan mengaji, dan masjid dah bagi tahu kepada saya mengizinkan untuk kita gunakan dewan ya. Mana kawan-kawan yang demam-demam tu panggil balik. Ya. Buat orientasi tu boleh ke? Hari yang sama. Ya. Masa yang sama. Ya. Bagi tahu kawan-kawan supaya datang sikit untuk kita boleh tolong support, sebab dewan kita agak mahal lah bayar ya. Maknanya kalau kita 5 kali tu dekat 1,700 kita bayar dewan. Jadi kalau ramai tu ringanlah sikit. Kemudian kalau tuan-tuan berminat ya untuk untuk mengembangkan lagi bahasa kita, boleh kita selitkan komunikasi sikitlah, bukan jadi tumpuan lah ya. Saya sedang mengumpulkan data-data saya, kelas-kelas saya yang saya ajar komunikasi, untuk tackle perkataan-perkataan paling penting macam formula juga ya. Sebenarnya mesti ada dalam setiap bahasa, ada perkara yang paling penting kita nak cakap, bukan banyak pun ya. Ada benda-benda penting. Orang yang mengajar bahasa dia akan tackle benda tu. Saya pun akan tackle benda tu ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Bila saya ajar 2 tahun ni, orang nak bercakap tu bukannya banyak pun. Saya yang dah tahu bercakap sikit-sikit ni pun bukan nak cakap banyak pun ya. Ada benda-benda yang berulang yang kita akan cakap Okey, ni saya padam. Tunggu saya siapkan, nanti saya boleh selitkan sikit asas-asas komunikasi ya. Sebagai pengetahuan dia, tapi bukan penumpuan kelas lah. Maklumat tambahan supaya kita juga terbiasa dengan bahasa-bahasa komunikasi. Dan kebanyakan saya dah ajar pun dalam IKIM tu. IKIM tu kalau tuan-tuan dengar ya, pukul 8.30 pagi atau 9 malam tu, itu memang direka dialog tu untuk orang yang duduk kat dapur sambil masak, orang mandu kereta. Jadi tuan-tuan jangan sibuk nak salin ke apa. Dengar je perkataan tu berulang-ulang ya. Tapi kadang-kadang orang ni kalut ya, dia komen ke IKIM, ustaz ni cakap laju, tak boleh nak salin. Memanglah kita bukan suruh salin. Ustaz Fauzi Kausar sama juga. Ya, Ustaz Fahmi yang saya buat iklan tu, itu kawan saya. Banyak permintaan untuk saya ajar komunikasi, tapi saya tak ada masa. Jadi saya serahkan kepada dia ikut format Hayya bil Arabiyah. Dan juga memfokuskan perkara penting dalam komunikasi. Kalau kawan-kawan kita yang ada kelapangan nak belajar di Shah Alam, bolehlah. Kawan-kawan Shah Alam lah, ataupun PJ ke Kelang ke, boleh datang. Kalau waktu cuti hari Sabtu, kalau malam ada juga Jumaat malam, khas untuk komunikasi. Kalau tuan-tuan perempuan yang kawan-kawan tak ada asas bahasa Arab, dia pun ajar asas. Sebab saya tak boleh ajar dah, banyak orang suruh mengajar asas, saya dah tak dapat dah ya, dah terpenuh. Jadi saya suruh dia mengajar juga ya. Dia mengajar sekarang ni untuk asas Rabu malam Khamis dengan Sabtu pagi. Lepas dia ajar harfiah macam kita ni, asas harfiah, lepas tu dia kendalikan satu kelas komunikasi.
Siapa nak dua-dua sekali boleh. Okey tuan-tuan dan perempuan, itu ruangan iklan yang pertama. Ruangan tak berbayar. Yang kedua, ada saya letakkan di depan tuan-tuan tu. Ada salah seorang kita punya kawan di Haji Latif yang biasa 3 beranak duduk kat ujung. Dia ada kendalikan satu kursus paling murah di dunia. Pemakanan bagi orang nak buka catering ke. Tak, dia tentang prosedur kebersihan apa semualah. Macam mana nak jauhkan bakteria pada pemakanan. Yang ni sijil asas yang wajib orang ada sebelum buka satu-satulah. Siapa nak buka nursery, macam mana jaga kebersihan dia lah. Dia minta tolong saya edarkan. Okey tuan-tuan, ada beberapa perkataan yang kita nak bincang. Pertama, yamkuru. Yang kedua ni tak payahlah, ini kita tahu. Kafaru, makna apa kafaru? Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Dhamir dia hum kafaru, makna apa? Mereka telah kafir, kufur. Okey. Kemudian perkataan yang kedua, ketiga dan keempat. Ada 4 perkataan yang kita kena tengok dalam kamus. Kalau yamkuru, kita nak tengok kamus macam mana? Makara. Cuba tuan-tuan tengok dalam kamus. Ya, 395. 395 sebelah kiri. Okey, fi'il madhi dia bunyi macam mana? Makara. Mudhari' dia yamkuru. Kalau masdar dia bunyi macam mana? Makran. Makrun atau makrin itu sama, baris dia untuk mengingat saja. Makron. Okey, apa makna makara? Ya? Ada tak? Menanti. Alamak, bukan. Muka surat berapa? Buka surat berapa tadi? 395. Tengok sesuai tak? Makara, menipu. Oh, menanti tu yang atas tuan-tuan. Dia punya line dia silap. Makara, menipu atau menipu daya. Ya? Ya. Betul. Makara, dia telah menipu. Yamkuru, dia sedang menipu daya. Makran, penipu dayaan. Ini makara. Wa makarallah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kalau isim fa'il dia bunyi macam mana? Sifir satu apa ni? Fa'ala yaf'ulu. Satu A. Kalau diagram kita warna kuning, 1A. Ini baris ni ditentukan oleh kamus. Sebab orang Arab tak baca makira, tak baca yamkiru. Dia makara yamkuru. Ini sifir 1A. Okey, kalau 1A, cuba tengok sifir kita, isim fa'il dia bunyi macam mana? Fa'ilun. Macam mana bunyinya isim fa'il? Isim fa'il makirun. Fa'ilun. Apa makna makir? Orang yang menipu daya. Penipu. Tetapi di sini kalau nak kata Allah penipu, bukan, tak adalah. Sebab dikatakan dalam ayat tu, wa makaru. Dalam surah Anfal nanti kita baca, tapi belum sampai. Makaru, mana apa? Fi'il madhi. Mereka telah membuat tipu daya, iaitu perancangan jahat. Mereka tu orang kafir. Wa, ini waw dan makarallah. Wa makaru wa makarallah. Makara makna apa? Dia telah menipu daya.
fa'il dia Allah, bukan dia. Dan Allah juga telah membuat tipu daya. Wallahu dan Allah. Kalau demi Allah, wallahi. Wallahu khairu, sebaik-baik al-makirin. Ni tak bolehlah kata penipu. Penipu daya, ya? Allah itu sebaik-baik yang menipu daya. Maknanya Allah lebih licik perancangan daripada orang kafir. Ini ada ayat lain. Ya? Ini ada ayat. Kalau kita Tanya sambung pada ayat ni. Wayang ada tak? Ada. Tapi ayat lain. Ni ayat lain. Ayat ni selalu dibaca oleh Gopala Krishnan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Okey tuan-tuan. Jadi perkataan makir di sini, makir maknanya yang menipu daya. Kalau jamak dia makiruna atau makirin. Okey, habis, cukup sampai situ. Seterusnya kita perkataan yang kedua yang kita nak cari ialah perkataan yusbitu. Asalnya yusbitu na. Kalau huwa apa bunyinya? Huwa yusbitu. Tengok tuan-tuan, tengok Sefer dulu tuan-tuan. Jangan buka kamus dulu, takut tak jumpa. Okey, dalam Sefer kita tuan-tuan, cuba tengok yusbitu. Pattern dia ialah yuf'ilu. Sefer berapa? Sefer? Jadi tuan-tuan kena tengok Sefer 2. Yuf'ilu, yusbitu. Bermakna fa'il madhi. Sefer 2 bunyi macam mana? Af'ala. Cuba tuan-tuan bariskan. Af'ala, asbata. Ini fa'il madhi kepada yusbitu, bukan sabata. Cuma punca perkataan ialah mestilah 3 huruf, sabata. Kemudian turun ke bawah cari asbata kalau ada. Cuba tuan-tuan cari dalam kamus. Kamus tuan-tuan ni macam merajuk, nampak dia. Sebab disimpan dia. Sabata. Muka surat 50. Ya? 50. Jumpa tak? Muka surat 50, kolom sebelah kiri, sabata. Ia telah tetap. Ada sabuta, dia telah berani kan? Kalau sabata, dia telah tetap. Okey, cuba tuan-tuan tengok bawah tu, sabbata atau asbata, menetapkan. Itulah Sefer 2. Jumpa tak? Sebelah sabata ada sabbata dan asbata. Jumpa? Okey, itu dia ni perkataan kita, asbata. Apa makna asbata? Dia telah menetapkan. Dia telah menetapkan, mengekalkan. Okey tuan-tuan, dengan ni kita cuba jalankan Sefer 2. Saya nak dengar fi'il madhi bunyi af'ala asbata. Mudhari' yuf'ilu, yusbitu. Masdar bunyi macam mana Sefer 2? If'alun, 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 isbatun. Isbat. Apa makna? Isbat, penetapan. Penetapkan, mengisbatkan. Maknanya dalam kitab tua kan biasa isbat itu menetapkan, mengukuhkan sesuatu benda. Mengisbatkan hukum, makna menetapkan hukum atau memperkukuhkan. Bukan. Kalau mengaitkan dia panggil ta'alluq. Ya, mengisbatkan wujudnya Allah, makna menetapkan dan mengukuhkan hujah
bahawa Allah tu wujud. Kalau orang yang dalam hafazan Quran, dia ada satu dalam Jabatan Agama Islam Selangor bawah MAIS, kalau tak silap, dia ada satu ujian isbat. Apa makna isbat? Pengukuhkan hafazan. Ini siapa dapat misal kata 10 juzuk dalam ujian isbat, dia dapat beasiswa. 15 juzuk akan diuji, tebuk sana tebuk sini, lepas ada allowance lain. Siapa dapat 20 juzuk tebuk boleh jawab, dia ada lain allowance. 30 juzuk lain. Baguslah itu galakkan untuk para pelajar kita yang menghafal Quran, dia memperteguhkan bacaan dia, ingatan dia. Jadi mana sebelum isbat dia mesti pulun baca, sebab tu kadang-kadang macam-macam cara lah. Kalau orang tahfiz di India, macam sistem sekolah saya dulu, dia ikut sistem isbat ni dengan 5 juzuk sehari. Lepas tu kalau lulus buat 10 juzuk sehari, satu hari, dalam satu hari. Makna dia tak mantap memang bungkus lah, dia kena sedia daripada awal. Dia dah mantap, dia buat 15 juzuk sehari. Dia kena baca ke dia tebuk Ustaz? Apa tak, baca je terus. Maknanya kalau 15 tu mungkin daripada pagi sampai ke asar, berhenti makan lah, semayang berhenti. Sampai satu tahap dia orang buat 30 juzuk sehari. Itu ada beberapa student saya yang buat 30 juzuk sehari. Biasa pagi mula dengan guru dia sampai ke tengah malam selesai 30 juzuk. Tapi tak digalakkan sangat, sebab para sahabat dulu tidak dibagi baca Quran mengkhatamkan 3 hari. Mana 3 hari itu makna 10 juzuk ya sehari untuk mengulang hafazan terbaik, kerana kita tak tergelojoh-gelojoh sangat. Tapi dia buat sistem tu ialah untuk memantapkan siapa yang boleh membaca 30 juzuk dalam satu hari, itu memang dia dah hafal lah betul, sebab dia tak sempat nak ulang-ulang lah, terus baca. Tapi itu semua proses daripada 5 juzuk, 10 juzuk, 15 juzuk, 30 juzuk. Dia ambil masa lah. Kadang-kadang ada anugerah juga Allah bagi. Ada anak kita yang memang duduk boleh tu, duduk ya. Ada anak kita tu duduk seminit ya, bangun dah dia. Yang jenis duduk 5 minit dia bangkit tu mungkin kurang sesuai. Dia boleh buka bengkel kereta ke, jadi pemain bola sepak. Tapi semuanya ada keupayaan masing-masing. Tak ada yang tak berguna di anak kita ni. Cumanya sejauh mana kita pandai menyalurkan dia je lah. Isbat, saya suka jauh sikit meleret tuan-tuan. Isbat, ya, masuk dah. Ya Allah, tak sedar. Okey, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu